السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan muslimin muslimat kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita sambung muka surat 177. Tak lama dah insyaAllah khatamlah kitab ni. Tuan-tuan bolehlah jenguk-jengukkan ataupun bincang-bincangkan apa kitab kita nak pakai selepas daripada kitab ini. Okey, 177 perenggan yang ketiga, iaitulah sambungan daripada peranan harakah ataupun gerakan Islam. Seterusnya ialah harakah Islamiyah mestilah mengambil peranan menjelaskan bahawa Islam adalah satu-satunya manhaj ataupun satu-satunya sistem yang tunggal dan unik. Ia dapat mewujudkan sebuah masyarakat manusia yang bersih, yang di dalamnya terlaksana keadilan, terjamin hak-hak kemanusiaan dan terjamin kehormatan mereka, dan denda hukuman akan menanti mereka yang melanggar hak-hak dan kehormatan manusia. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang bergerak dalam persatuan ataupun kumpulan yang menggerakkan sistem Islam, hendaklah menjelaskan kepada masyarakat seluruhnya, tak kiralah dia sebagai muslim ataupun non-muslim, kita kena jelaskan kepada mereka bahawa sistem Islam ni adalah satu sistem yang bukan ditiru. Sistem tunggal ni maksudnya dia memang wujud. Iaitulah kalau kita perincikan, ianya adalah wujudnya sistem Islam ini adalah Allah yang mendatangkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita kena jelas dan kita bagi tahu manusia sejagat bahawa dengan melaksanakan sistem Islam sahajalah yang boleh kita dapat keadilan, yang boleh kita dapat kemakmuran, yang boleh kita dapat keselamatan dan juga keamanan. Kajilah, tengoklah mana-mana sistem selain daripada Islam, walaupun negara tersebut maju canggih. Malah kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah,
semakin tinggi, semakin maju, semakin canggih negara tersebut, semakin menakutkan jenayah, sama ada kecurian ataupun rogol ataupun pembunuhan. Yang hari ini kalau tuan-tuan perasan, yang sedang hangat ialah satu pembunuhan yang belum terungkai, walaupun ada mengatakan dari segi hasil bedah siasat dia mati sebab lemas, tapi cara kematian dia ada mata terbeliak, lidah terjelir, jadi seolah-olah macam dia yang dicelup ke dalam air, dipaksa dan mati. Kemudian orang kawan-kawannya, yang satu bot pun ada kesan cala, dan sebagai seorang yang bersahabat ataupun satu kumpulan dah kata kawan tu mati ataupun hilang, tapi tak begitu kerisauan. Berita terbaru pula ada pula terlibat BIP tu kata saya nak minta maaf. Mak dia kata boleh saya maafkan, tapi bagi 30 juta bat. Kan? Ni semua adalah satu benda, kalaulah memang duit adalah segala-galanya. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, ketika seorang bapa datang berjumpa dengan Nabi, dia mengaku, dia kata bahawa anak dia tu memang melakukan zina, yang sepatutnya kena rejam sampai matilah. Tapi dia kata kepada Rasulullah, kalau dimaafkan dia boleh bayar dengan sekian ratus ribu dan digantikan dengan seorang hamba perempuan, asalkan anak dia tidak dihukum. Maka turunlah ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya ini bukan hukum Rasulullah, ini adalah hukum Allah Ta'ala yang tak boleh ditawar-tawar. Inilah sistem yang diperkenalkan oleh Islam. Ataupun dengan erti kata yang lain, sistem Islam ni adalah menjaga maqasid Islam yang 5. Menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal, kemudian apa lagi? Adanya hukum pancung, ataupun hukum potong tangan, adanya hukum sebat, adanya tu yang menjaga maruah, yang menuduh seseorang tanpa dapat mendatangkan saksi kena sebat 80 orang, 80 kali sebatan. Bukan senang. Demikian juga Islam juga adalah menjaga agama. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa saya nak kata lemah tu minta maaf lah kalau tersalah kan. Tapi apa yang boleh kita buat apabila mana orang yang sudah Islam kemudian ada usaha untuk memurtadkan semula. Dan hari ini kita tengok NGO Islam. Lama dah tuan-tuan. Timbalan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang daripada dulu lagi. Dia terlalu membangkitkan sentimen perkauman, kebencian terhadap Islam. Macam-macam lah. Okey. Tapi inilah satu kelemahan yang berlaku dalam sistem Islam apabila kita tak dapat menguatkuasakan sistem Islam itu sendiri. Sedangkan Allah dan bagi jaminan bahawa dengan sistem Islam lah kita dapatkan keadilan, kita dapatkan keamanan. Okey, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Oleh itu harakah Islamiah tidak seharusnya bekerjasama dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul oleh sistem jahiliah. Jadi tidak sepatutnya sistem Islam menyokong ataupun bekerjasama selama sistem-sistem yang masih lagi mengamalkan sistem jahiliah, dengan arti kata yang tidak berteraskan kepada Quran dan hadis. Kerana dengan sikap demikian berarti anda atau berarti golongan tersebut memberi satu pengakuan
yang membolehkan ia kekal lebih lama. Maksudnya ialah kalaulah masih bertolak ansur, masih lagi bekerjasama dengan sistem jahiliyah, berkemungkinan besar lambat ataupun tak tahu bila bahawa Islam boleh dilaksanakan di atas muka bumi, khususnya di Malaysia. Apabila mengemukakan masalah Palestin sebagai contoh. Hari ini saya tak apa nak pandai sangat tentang Ukraine dengan ini kan, dengan Rusia ni. Okey. Dah juta dah kot meninggal dah. Itu yang tuan-tuan yang dirahmati Allah, keserakahan. Sebab itu dalam Islam ni, walaupun dibenarkan berperang dalam Islam, dia ada sistem dia. Bukan ikut macam peperangan hari ini, tala peluru berpandu, bukan tengok siapa situ, dan bukan boleh kira siapa yang akan mati. Sebab itu di tanda-tanda akhir zaman ni ialah apabila mana api sudah menyala di sebelah barat. Apabila mana jumlah wanita lebih ramai daripada jumlah lelaki. Di antara yang menyebabkan ialah apabila mana tentera-tentera ni kebanyakannya lelaki. Bila berperang, banyaklah mati. Demikian juga jumlah kanak-kanak. Okey. Tapi bila kita lihat dalam dari segi sudut kacamata Islam, ataupun kita tengok daripada segi kacamata keadilan di atas muka bumi ini, kenapa boleh Palestin sudah hampir 63 tahun tapi tak dapat nak diselesaikan? Cuma satu keunikan yang perlu kita fahami ialah bahawa tidak ada mana-mana negara yang ditakluki 63 tahun boleh bertahan seperti mana Palestin. Makna ada sesuatu yang Allah tunjukkan kepada manusia bahawa apa yang berlaku di Palestin merupakan satu gambaran di mana mata-mata ataupun pemimpin-pemimpin Islam, khususnya orang yang berada di sekitar Palestin yang berhampiran dengan dia. Malah ada negara-negara tersebut, kalau orang kafir nak lalu, dia bagi laluan. Tapi kalau orang Islam nak bantu Palestin, dia tutup sempadan. Jadi sebab itulah orang Islam sendiri sudah tidak mahu membela orang Islam itu sendiri. Jadi dia kata sebagai contoh Palestin, Harakah Islamiyah mestilah menekankan secara sungguh-sungguh tentang kegagalan sistem pemerintahan yang sedia ada. Sistem tersebut telah gagal menyediakan umat Islam dari segi sudut jiwa dan perasaan untuk sedia berjihad pada jalan Allah dalam usaha mengembalikan bumi Islam yang telah dirampas. Padahal tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada dipanggil apa? Persatuan OIC. Sehingga orang terjemahkan OIC. Maksudnya apa dia? Apa yang berlaku? Iya juga nah. Tapi dari segi tindakan, dari segi penyelesaian, dah berapa ratus ke ribu kali dah mesyuarat. Tuan-tuan, dan setiap OIC ini mesyuarat menggunakan dana ataupun kewangan negara. Tapi apa hasilnya? Mereka boleh berjumpa, mereka boleh naik kapal terbang, mereka boleh tidur di hotel, tetapi nasib Palestin sampailah ke hari ini tiada penghujungnya. Maknanya inilah satu kegagalan sistem Islam di seluruh dunia, yang tidak dapat menyelesaikan isu Palestin sudah hampir 63 tahun. Padahal kalau semua negara Islam bekerjasama dan menghantar, contohnya apa dia? Bantuan ataupun jihad muslimin. Ini negara itu sendiri, kalau ada mana-mana warga negara dia yang bersedia untuk mati jihad fisabilillah, macam-macam ancaman, mungkin digugurkan kewarganegaraan dia, mungkin ditahan tanpa bicara, macam-macam. Inilah satu bukti kegagalan sistem Islam
untuk membantu negara Islam seperti Palestin yang tidak dapat mengembalikan bumi tersebut. Semua negara, termasuk negara orang kafir. Dari segi faktanya bahawasanya bukannya Palestin yang menceroboh, tapi Yahudi yang menceroboh ke negara Palestin. Tapi akhirnya Palestin pula yang dipersalahkan disebabkan mereka tidak memberi kebebasan kepada Yahudi untuk membina rumah-rumah dan juga tapak-tapak tanah-tanah orang Islam Palestin dibom, dibersihkan, kemudian dibuat pembinaan dan ditempatkan di situ penduduk-penduduk Yahudi, walaupun Yahudi tersebut ada kalanya bukan lahir di Palestin, tapi dikehendakkan ataupun diberikan kebenaran untuk duduk di Palestin. Seterusnya, Harakah Islamiyah juga mestilah menegaskan bahawa sistem-sistem itu sebenarnya berjalan secara bergilir-gilir dalam kekuasaan beberapa boneka penjajahan blok timur maupun barat. Satu persatu negara tersebut menjadi pendiam, menjadi tak ada apa-apa. Diam je, tengok je. Harakah Islamiyah juga berkewajipan menegaskan dengan rasa yakin dan penuh berbangga bahawa Islamlah satu-satunya sistem ataupun manhaj yang mampu menyediakan kepada umat ini kesanggupan untuk menghadapi segala cabaran dan merupakan manhaj yang mampu menghasilkan kejayaan di mana medan sekalipun. Ini keunikan Islam. Sesungguhnya kekuatan Harakah Islamiyah mestilah ditumpukan untuk memukul sistem ciptaan manusia secara berterusan, memerangi strateginya, kaedah-kaedah dan juga titik tolaknya. Tapi malangnya, kita bagi contoh Afghanistan, kan? Bila kuat apa? Taliban, kan? Bila kumpulan Taliban memerintah, bukan setakat di Afghanistan, malah kalau ada di Malaysia berserban ataupun berpakaian ala-ala orang Afghanistan pun di Malaysia juga orang anggap, oh ini Taliban, ini pengganah ni. Apa dah tuan-tuan? Padahal kalau kita teliti, mana lebih banyak, kalaulah kata ada orang Islam membunuh orang yang bukan Islam, ataupun orang Islam talakan bom kepada orang yang bukan Islam, dengan erti kata mana lebih banyak orang Islam membunuh orang yang bukan Islam atau orang yang bukan Islam membunuh orang Islam? Kalau orang Islam membunuh seorang je, heboh satu dunia, kan? Bekerjasama, cari, tangkap, bekerjasama orang tersebut. Tapi kalau orang Islam yang kena bunuh 1000 orang, senyap je. Malah orang Islam sendiri patutlah pun kena bunuh sebab ada kumpulan pengganah dalam tu, katanya pula. Orang Islam mempertahankan diri dia, orang Islam mempertahankan negara dia, dituduh sebagai teroris ataupun pengganah. Malangnya orang Islam pun percaya dan juga terikut-ikut. Inilah satu kegagalan yang berlaku mungkin pada diri saya ataupun mana-mana yang tidak melaksanakan sistem ini. Harakah Islamiyah mestilah berhati-hati mengawasi langkah-langkah yang menyebabkan sistem berkenaan boleh hidup lebih lama, dan supaya langkah-langkah itu tidak menjadi pukulan maut kepada Harakah Islamiyah. Harakah Islamiyah mestilah berhati-hati mengawasi setiap langkah yang membolehkan sistem tersebut terus kekal, dan mengawasi langkah-langkah yang tidak menyebabkan ia tumpas ataupun hancur. Satu ketika dulu dah menguasai Afghanistan. Lepas tu bersatu padu pula negara-negara orang yang bukan Islam, kononnya untuk memerdekakan Afghanistan. Maka tumpahlah Taliban. Tapi usaha mereka berterusan. Sebenarnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Inilah uniknya Islam ni. Islam ni kalau dia bersungguh-sungguh, satu orang boleh mengalahkan 10 orang. 10 orang boleh mengalahkan 100 orang. 100 orang boleh mengalahkan 1000 orang. Maksudnya kalau tentera musuh tu ada 10,000, tentera Islam ada 1000, dengan kesungguhan dan bertakwa kepada Allah, insya-Allah yang 1000 boleh menang. Sebab itu kata Allah dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Allah kata berapa banyak golongan yang minoriti, golongan yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat, boleh mengalahkan fi'atan katsiratan, golongan ataupun puak yang lebih ramai, biiznillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat kuliah subuh yang dirahmati Allah. Seterusnya, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita berhenti sejenak, memerhatikan dan meneliti jalan ataupun cara-cara yang telah ditempuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan mengamati ini kita dapat mengetahui secara jelas sejauh manakah keselarasan jalan Rasulullah dengan matlamat dan tabiat manhaj Islami. Pada hakikatnya, perjuangan hidup Rasulullah dengan segala ciri perinciannya merupakan asas dan dasar yang mesti dicontohi oleh setiap petugas amal Islami di setiap masa dan tempat. Ini adalah kerana sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW itu memaparkan uslub ataupun cara-cara dakwah yang selamat, di samping ia juga memaparkan kesenian ataupun teknik-teknik dakwah dan perhubungan dengan orang lain. Nah, kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, dakwah Nabi ni ada yang disebut sebagai dakwah sir, dakwah secara rahsia, kan? Maksudnya ialah memang orang Islam kalau diri dia ataupun ketika dia tak kuat, dia boleh menyampaikan Islam dengan cara yang sir, dengan cara yang lebih selamat. Nah, sehinggalah Islam itu sendiri menjadi kumpulan yang ramai, sehinggalah Islam itu sendiri mendapat pendidikan, sehinggalah Islam itu sendiri menjadikan ada tentera yang mencukupi dan alat-alat ketenteraan yang kuat, insya-Allah. Selepas itu Islam akan menjadi kuat. Itulah yang di antara jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Nah, kita pernah baca dalam sejarah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ayat perintah berperang tidak turun di Mekah. Sehingga kan ada orang-orang Mekah ataupun sahabat ketika di negeri Mekah ketika itu hari-hari jumpa Nabi mendesak, "Ya Rasulullah, turunkanlah arahan supaya kita berperang. Sampai bila kita macam ni? Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita disakiti." Kata Nabi, "Sabar Ustaz, aku pun tengah tunggu juga." Dia kata, kita kena bersabar sampailah turun perintah Allah. Tapi masalahnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara orang yang mendesak Nabi ni, bila sampai di Madinah turun ayat perang, dia cabut lari dulu. Kan? Itu sebab kita tak nak duduk di dalam sistem Islam ni manusia yang semangat je lebih, bercakap berkobar-kobar, tapi perancangan tak ada, kekuatan tak ada. Nah, itulah yang berlaku pada peringkat awal. Sebab itu Nabi tidak mengizinkan, tidak memerintahkan untuk berperang ketika di Mekah, disebabkan kerana jumlah Islam yang masih sedikit dan juga kekuatan yang masih lemah. Seterusnya, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendedahkan cara bagaimana menghadapi masyarakat jahiliyah dan cara meruntuhkannya. Kepada dakwah Nabi kepada orang yang miskin, orang kampung atau orang yang kurang pendidikan begini. Dakwah Nabi kepada orang yang BBIP, orang-orang yang hebat-hebat begini. Dakwah ni dia tak sama.
Jangan kita katakan Allah, dia kata kalau dengan orang bawahan punyalah, dia kata berani tengking-tengking ini. Tapi dia kata bila ada orang yang pangkat, dia kata lemah lembut je. Kan? Sebab itu kalau zaman Nabi Musa pun apa kata Allah Taala? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kan? Faqul lahumā qawlan layyina. Nampak dah tuan-tuan? Allah kata kepada Nabi Musa dan juga Harun. Kan? Izhab ataupun idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergilah kepada Fir'aun. Pergi dakwah kat dia. Dia ni makin melampau dah Fir'aun ni, kata Allah. Lalu Allah kata faqul lahumā qawlan layyina. Tapi kata Allah, kamu nak bercakap dengan Fir'aun ni qawlan layyina. Jangan tengking-tengking, jangan kasar. Kan? Bawa berbincang. Inilah di antara uslub dakwah supaya kita memahami. Jangan kita kadang-kadang terlalu emosional sangat sehingga kita menuduh macam-macam orang-orang yang duduk dalam dakwah Islam ataupun harakat Islam. Tapi kadang-kadang kita sendiri menjadi orang yang penakut dan pengecut apabila berhadapan dengan situasi tersebut. Di sini diperturunkan beberapa garis panduan dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan asas-asas berikut. Yang pertama, bahawa jalan yang ditempuh oleh Nabi yang pertama mengisytiharkan bahawa ubudiyah hanya kepada Allah sejak awal-awal dakwah lagi. Maksudnya ialah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahawa perjuangan ini akan lemah sekiranya ibadah dia, sekiranya keimanan dia lemah. Sebab itu yang pertama, kepada pekerja-pekerja ataupun petugas-petugas amal Islam, bahawasanya kena berikan didikan yang secukupnya, kepahaman apa itu Islam. Okey. Kemudian pengisytiharan yang dibuat bukan secara olok-olok ataupun pura-pura, supaya matlamat dakwah itu jelas kepada para pendakwah dan orang-orang yang didakwahkan, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam suratul Anfal ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyamizallahul khabisa minat thayyib. Sesungguhnya Allah memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik. Nah, kita tak nak duduk dalam kumpulan gerakan Islam ni ada matlamat lain. Dia nak jawatan, dia nak apa lagi? Populariti. Kita nak orang yang duduk dalam harakat Islamiah ini adalah memahami tentang apa juga yang diusahakan itu adalah sebagai ibadah kepada Allah. Sama ada derma ke ataupun melakukan sesuatu pekerjaan ke ataupun membantu orang yang susah ke. Maka ianya kita kena titik beratkan, dia adalah merupakan ubudiyah kepada Allah. Itu langkah yang pertama. Pengisytiharan ubudiyah ini adalah dalam berbagai bentuk, namun wahyu yang diturunkan dalam kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpusat kepada satu pengertian sahaja, yaitu pengabdian manusia hanya kepada Allah dalam setiap urusan hidup. Mereka sama ada dalam ubudiyah maupun dalam rububiyah, yakni ketuhanan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda telah menempuh berbagai bentuk ujian, penderitaan, penyiksaan dan tekanan, namun mereka tidak pernah berganjak sedikit pun dari jalan ini atau memilih jalan yang mudah dalam perjuangan mendokong akidah dan mengajak manusia kepada akidah, yaitu seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, secara fitrahnya yang namanya manusia, yang pertama ialah manusia
ada kalanya bila ditawarkan dengan kemewahan, ditawarkan dengan kedudukan, tinggalkan perjuangan. Dan tak dapat juga dinafikan ialah bahawasanya kita sebagai manusia memang, contoh diri saya sendiri, di antara yang kita takutkan apa dia? Kalau kita hilang pekerjaan, kalau kita ditahan dalam lokap, ataupun kalau kaum keluarga kita mendapat penyiksaan ataupun ugutan-ugutan. Inilah yang paling pahit untuk kita tempuh, dan para sahabat mereka telah sejahtera ataupun telah terselamat daripada ini. Kalau untuk diri kita, terutama contoh kalau untuk diri saya pun tak boleh nak jamin. Kalau kita bergerak dalam dakwah Islam ni, inilah di antara yang paling pahit. Apabila kita diugut, kalau setakat kata tawarkan dengan pekerjaan, dengan habuan duit jutaan dan sebagainya, mungkin kita boleh tolak. Tapi kalau dengan ugutan ni, itu sesuatu yang memang wallahu a'lam, itu terpulanglah kepada diri seseorang. Saya bagi contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia bukan bergerak dalam ni pun, dalam harakat Islam pun, tu yang PPIM tu. Allah, saya memang kagumlah dengan beliau. Dengan ugut dibunuh, dengan ditahan dalam lokap, macam-macam. Hanya dia mempertahankan hak manusia dari segi kepenggunaan, dari segi ahlungnya. Sekarang ni pula tambah dari segi bosternya, ataupun mereka-mereka yang wallahu a'lam lah. Yang terbaru kalau tuan-tuan perasan, luahan satu keluarga suami isteri India, apabila mana mereka mendakwa anak mereka sihat sejahtera, tak pernah masuk hospital sebelum ini, tiba-tiba selepas divaksin, umur 6 tahun ke 7 tahun, lepas divaksin meninggal dunia. Dan tak dapat penjelasan. Bila dia mengadu, dia kata tunggu 6 bulan untuk buat bedah siasat apakah punca kematian tersebut. Benda-benda macam ni lah kadang-kadang mereka-mereka yang mempertahankan hak asasi manusia, mereka berjuang pun mendapat pelbagai ugutan daripada pihak-pihak tertentu. Apatah lagi apabila mana kita bergerak dalam perjuangan Islam. Maka sebab itulah Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakan olehmu wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kamu agama kamu, dan untuk kulah agamaku. Ini secara umum. Maksudnya ialah dalam gerakan Islam jangan campurkan antara hak dengan yang batil. Sebab itu yang yang saya muskil sikit, saya ambil balik tadi cebisan yang kata seorang wanita artis, penyanyi dan sebagainya, dan juga memang tak dapat dinafikan lah kan, memang dia ada rupa walaupun umur dah 35 ke 38. Yang saya pelik tu apabila salah seorang daripada VIP tu meminta maaf. Mungkin dia terlibat ke apa, saya pun tak tahu kan. Tapi yang muskil tu dalam temu ramah tu, bila orang tanya dia, adakah tutup kes ni? Dia kata tak. Tu dapat duit dah. Dia kata duit ni sebab dia minta maaf dengan saya. Bila dia minta maaf dengan saya syarat saya nak maafkan dia. Dia kata anak saya sekarang ni, dia kata dia bagi saya contoh 1 juta baht dia bagi sebulan, contoh kan.
Jadi dia kata agak-agak berapa tahun lagi dia boleh bekerja. Maksudnya dia ada pendapatan. Mesti dia bagi saya sebulan 1 juta. Maknanya kalau dia hidup lagi, contohnya lagi 10 tahun, kalikanlah dengan 1 juta. Okey, dia minta 30 juta baht kot. Tapi dia kata kes tak tutup, saya maafkan dia. Tapi dia kata pembunuhan ini saya serah kepada lawyer, saya serah kepada polis. Apa dia nak buat, dia buatlah. Jadi saya pun dah pelik dah. Duit dapat. Tapi dia kata itu kan, kes ni saya tak maafkan. Kalau dalam Islam apabila berlaku pembunuhan dan orang yang membunuh itu mengaku ataupun disabitkan kesalahan, memang ada hak si waris. Pertama, sama ada membebaskan 100% tanpa menuntut apa-apa, ataupun dia maafkan orang tersebut tapi ganti dengan dia panggil diat. Contohnya dia minta berapa? 100 ekor unta. Ataupun kalau dia minta 500 ekor unta, kalikanlah. Kalau katakanlah 100 ekor unta, seekor unta katakanlah 10,000, maknanya apa? 100 ribu ataupun 1 juta. Itulah. Tapi tak pendakwaan habis. Sebab hanya keluarga sahaja yang boleh memaafkan orang yang ataupun si pembunuh tersebut. Saya tengok dalam dalam TV iklan ni ataupun dalam yang dipaparkan tersebut, ada saya tengok satu kitab yang siapa nama ustaz tu? Jenayah dalam Islam kan. Dalam tu adalah dalam benda-benda jenayah. Kanun jenayah kan. Okey. Kebenaran inilah yang paling berhak untuk diikuti oleh orang-orang mukmin, sekalipun harga dan pengorbanan untuk mengikutinya terlalu mahal. Maksudnya susah. Terutama tadi saya kata apa? Bila ditawarkan dengan duit. Saya bagi contoh tuan-tuan yang saya sebutkan beberapa minggu lepas, bahawa di Indonesia khususnya terlalu banyak wanita-wanita muslim dia boleh murtad hanya dengan sebab ada lelaki yang ingin ataupun bersetuju untuk berkahwin dengannya, dan lelaki tersebut ada kereta mewah, ada pendapatan, ada banglo. Ini satu contoh bahawasanya manusia ni kalau ubudiah dia kepada Allah Ta'ala tak kuat, padahal bukan ada apa pun, hanya dengan sebab hidup mewah dia boleh menjual agama dengan begitu mudah sekali. Okey. Terakhir sekali ialah ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarkanlah ia kafir. Inilah satu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada manusia yang menempuh jalan apa yang berlaku pun dia tetap berubudiah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala ada juga manusia-manusia yang mengikut jalan kekufuran ataupun keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di zaman Nabi pun ada berlaku, mula-mula nampak macam menyokong Islam. Seperti mana berlaku dalam satu peperangan asal 1,300 orang munafik mengundurkan diri. Di mana-mana pun bahawasanya selama mana dunia ini masih lagi bergerak ataupun berpusing, bahawa di mana ada orang yang beriman, di situlah ada orang yang kafir. Di mana ada orang yang baik, di situ jugalah ada orang yang jahat. Ini adalah lumrah kehidupan, tetapi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah menyebutkan ataupun mengisytiharkan ataupun menyebutkan secara jelas bahawa bergerak dalam dakwah Islam matlamatnya adalah sebagai ubudiah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan yang kedua, iaitulah mewujudkan satu kelompok yang bergerak. Nah, walaupun Nabi adalah seorang Nabi, tetapi Nabi juga ada pasukan ataupun sahabat-sahabat yang bergerak untuk membantu Nabi dalam dakwah Islamiah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan juga untuk kita semua bermuhasabah, supaya dalam apa juga pekerjaan yang kita lakukan, kita tujukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayil asqam wa na'udzu bika ya Allah min virus corona wa mikron wa ma yata'allaqu bihima ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an buldani muslimina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.